Najasyi dengar tuan-tuan. Masa tu Najasyi pegang tongkat dia tahu. Dia pegang tongkat dia. Dia kata apa? Inna Isa bin Maryam wa Muhammad bin Abdullah la min mishkatin wahidatin, dia kata. Sesungguhnya Isa bin Maryam dan Muhammad bin Abdullah daripada sumber yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Bila dikata gitu tuan-tuan, terperanjat Amr bin Al-As dan seluruh menteri-menteri kabinet esko-esko ortodok ni ketuk meja. Tuanku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi pada malam ni sempena dengan awal Muharram, yang kita sedia maklum, seluruh umat manusia, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraihkan awal Muharramin, peristiwa awal Muharram, yang disitulah bermulanya tarikh hijratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sedia maklum Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Ya. Nabi sampai ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa kita sambut hijrah ni pada awal Muharram? Sebab ulama kata takhtitul hijrah, perancangan hijrah Nabi itu bermula pada bulan Muharram. Di situlah perancangan Nabi untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan kita pun sedia maklum, di situlah diletakkan tarikh kalender umat Islam bersempena setelah perbincangan dengan para sahabat di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Zaman dulu tak ada kalender tuan-tuan, start ada kalender zaman Umar Al-Khattab. Jadi sahabat bincang, kita nak letak kalender ni nak start dengan bulan apa? Dulu dah ada dah tuan-tuan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rejab, Syaban, semua tu dah ada dah dulu ni. Tapi nak start memula tu, bulan yang pertama tu bulan apa? Bincang lah. Ada kata nabda'u bi miladi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kata kita mulakan dengan tarikh kelahiran Nabi, Rabiul Awal. Lepas tu bincang lagi. Pendapat yang kedua kata kita mulakan kalender Islam dengan Ramadan, sebab di situlah bermulanya penurunan Al-Quran. Lepas tu ada pendapat yang mengatakan pada, ada lagi tak? Maulidin Nabi, Ramadan, satu lagi ada lupa. Mungkin ada, mungkin tak ada. Kemudian mai mana Muharram tu? Sebab tuan-tuan, sebelum Muharram apa dia? Sebelum bulan Muharram. Bulan apa? Zulhijjah lah bang weh. Zulhijjah baru habis bulan haji kan. Orang Arab tuan-tuan, diorang bulan paling letih Zulhijjah lah, paling letih sebab diorang pergi haji, diorang bisnes, diorang berniaga. Jadi pertengahan Zulhijjah tu habis semua ibadat haji, diorang pun relax beberapa minggu, dah habis relax, start dengan bulan baru Al-Muharram. Kata Umar Al-Khattab, kita mulakan dengan Muharram sebagai mengambil sempena setelah orang ramai berehat selepas mereka letih melakukan ibadat haji, bisnes dan sebagainya. Kita mulakan dengan Muharram, dan juga dengan sebab takhtitul hijrah, perancangan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, secara dalam sirah menceritakan Nabi SAW dan para sahabat melalui beberapa proses hijrah. Ini sebagai mengulang kaji. Anak rasa tuan-tuan semua dah terror belaka dah ni. Ini sebagai kata nak tolong ingat-ingatkan mana yang lupa. Tu je. Yang pertama sekali, apabila Nabi SAW berdakwah di Makkah,
dan Nabi mendapat tentangan yang berat, yang kuat daripada golongan-golongan Quraisy. Maka Nabi SAW minta kepada para sahabat supaya pindah buat sementara waktu ke mana? Ke Ethiopia, kan, ke Al-Habasyah. Limadha Al-Habasyah? Kenapa Ethiopia? Ethiopia dan Makkah mempunyai hubungan diplomatik yang cukup lama. Diorang ni biasa, orang Ethiopia biasa datang Mekah, orang Mekah biasa pergi ke Ethiopia, diorang biasa berniaga, biasa. Dan kita sedia maklum, sebab tu ada di kalangan para sahabat yang bernama Bilal Al-Habashi. Itu kan daripada Ethiopia. Begitu juga mak angkat Nabi ataupun yang membeli Nabi masa kecil. Siapa nama dia? Ummu Aiman. Ummu Aiman. Apa nama sebenar dia? Barakatul Habasyah atau Barakatul Habasyiyah, keberkatan Ethiopia. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sendiri mempunyai hubungan dengan orang-orang Ethiopia. Jadi orang Mekah ni, diorang memang dah kenal lama dengan orang Ethiopia. Mungkin dengan sebab biasa bermuamalah dan diorang boleh tengok bagaimana lemah lembutnya perangai sifat akhlak orang-orang di Ethiopia. Orang Negro ni tuan-tuan tak semuanya kasar. Yang kasar-kasar tu main mana mungkin daripada mana? Daripada yang brutal-brutal lah kot. Negara-negara Afrika yang ganas-ganas. Tapi contoh macam Sudan. Kan Afrika kan, tapi orangnya lembut, cakap pelan kan, berakhlak orangnya, orang Sudan. Okey tuan-tuan semua, maka Rasulullah SAW mengarahkan para sahabat untuk kali pertama berhijrah ke Ethiopia. Diorang kali pertama pindah ke Ethiopia tuan-tuan tak lama, kalau tak silap ana beberapa bulan sahaja, lebih kurang dalam 3-4 bulan gitu. Bila diorang dah duduk kat sana, tiba-tiba diorang dapat berita, tersebar berita di Ethiopia. Berita apa? Berita orang Mekah semuanya dah masuk Islam belaka. Ya, ikut Nabi SAW. Ceritanya tuan-tuan, satu hari Rasulullah SAW baca Al-Quran di tepi Kaabah. Surah apa saya lupa. Yang dalam Quran banyak surah yang ada sajdah ni, tapi bukan surah sajdah, ya, surah tak ingat surah apa, tapi di akhir surah tu ada ayat sajdah. Jadi orang kafir ni tuan-tuan, kita sedia maklum kan, orang kafir ni dia tak suka ke Nabi, dia benci ke Nabi, tapi bila dia dengar Nabi baca Al-Quran, dia orang nak dengar. Sebab bahasa Arab ini bahasa mu'jizat, dan orang-orang Mekah merupakan orang-orang yang pakar dalam bidang bahasa Arab. Bila dia dengar Nabi Muhammad baca Quran, semua dengar belaka. Abu Jahal, Abu Lahab, Labu Labi and dengar belaka. Dia orang nak suruh berhenti macam tak boleh tau. Dia orang tak suka tapi nak dengar juga. Sebab perkataan yang keluar daripada mulut Nabi itu bukan perkataan Nabi, itu wahyu pada Allah. Dengan tengah leka dengar, Nabi pun baca sampai ayat fasjudu lillahi wa'budu. Ayat tu ayat sajdah. Nabi pun sujud sajdah. Allahu Akbar. Nabi sujud tuan-tuan, automatik geng-geng Abu Jahal and geng pun sujud belaka. Allahu Akbar. Sujud belaka. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan and the gang kan. Bila sujud, orang pun tak gambar lah. Share dekat grup WhatsApp. Gitu. Oi, masuk Islam, oi, masuk Islam. Baik, viral sekejap. Padahal dia orang tak sengaja. Alamak, siapa suruh sujud mangkuk? Oi, engkau lah sujud. Mana aku tahu kan? Maknanya dia orang terpengaruh. Dia pun sujud sekali. Nak kabarnya, kuatnya kesan Al-Quran sampai dia orang tak sedar, dia orang pun sujud sekali. Benda tu tersebar sampai ke Ethiopia. Bila para sahabat yang ada ke Ethiopia dengar, Alhamdulillah, Mekah dah aman, jom balik lah. Balik ke Mekah. Sebahagian sahabat yang balik ni masuk dalam Mekah, terus kena tangkap dengan geng-geng Quraisy, dan sebahagian lagi belum sempat masuk dan dapat berita kawan-kawan semua dah kena tangkap.
Yang belum sampai ke Mekah ni balik lari semula ke Ethiopia. Yang kena tangkap ni kena tangkap dekat Mekah. Maka Nabi SAW buat kali yang seterusnya mengarahkan para sahabat, bila ada kesempatan nampak lain clear, keadaan agak tenang, pergi lari ke Ethiopia. Maka berlakulah hijrah ke Ethiopia kali kedua yang lebih ramai lagi. Okey tuan-tuan, sampai di Ethiopia, benda tu pun orang Mekah dia buat roadblock, dia tak bagi para sahabat pergi ke Ethiopia. Tapi qaddarallahu wa ma syaa fa'al, akhirnya orang Islam berjaya sampai ke Ethiopia. Bila sampai kat sana, para sahabat, bahasa kita kata, mendapat suaka politik daripada Raja Najasyi. Dan orang Mekah boleh tahu yang para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain telah sampai ke Ethiopia. Benganglah dia orang. Macam mana boleh sampai, kau tidur apa, kau ni tak buat kerja, makan gaji botol. Marahlah dia orang. Dia orang bimbang Ethiopia tu pula berubah jadi orang Islam. Akhir tuan-tuan, diutuskan dua orang wakil daripada Quraisy, Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah, untuk menjadi jurucakap kepada orang Quraisy untuk dirasuahkan Raja Ethiopia supaya dipulangkan balik para sahabat Nabi ke Mekah. Dipendekkan cerita. Pasal sekarang kita kuliah kena ikut SOP tuan-tuan. Isyak berhenti, jadi mengah aku ni. Tuan-tuan semua, maka Amr bin Al-As bawa hadiah banyak. Macam-macam hadiah yang sesuai dengan kedudukan Raja Menteri-Menteri Ethiopia. Bersama dengan Abdullah bin Rabi'ah, pada setengah riwayat cerita gitu. Sampai kat sana, diorang minta izin nak bertemu dengan Raja Ethiopia. Sebelum bertemu dengan Raja Ethiopia, dia jumpa dia dengan Menteri-Menteri Najasyi. Dan Menteri-Menteri Najasyi ni tuan-tuan, semua dah disogok belaka dah. Bagi seorang satu laptop, contoh iPhone apa, 11, kayu golf, semua dah bagi, supaya apabila kami berhadapan dengan Raja Ethiopia, korang angguk aja, ya betul tuanku, betul, dia orang ni betul, dia kau sokong aja. Jadi dia dah sogok belaka, cantik. Tuan-tuan semua, akhirnya setelah disogok Menteri-Menteri Raja Ethiopia, sampailah saat waktu Amr bin Al-As nak masuk menghadap bertemu Raja. Maka Raja izinkan masuk. Maka Raja kata, buat apa kau nak jumpa aku, ada apa? Apa kata Amr bin Al-As? Ayuhal Malik, inna fi biladikum hadha ghilmanun sufaha. Dekat negara kamu sekarang, wahai tuanku Raja, ada beberapa budak-budak bodoh yang datang ke negara kamu membawa agama yang baru. Bukan agama nenek moyang kami dan bukan agama kamu, wahai tuanku Raja. Raja Najasyi beragama Kristian, Masihi. Manakala orang Mekah jaga sembah berhala. Jadi agama dia orang ni, wahai tuanku, tak sama langsung. Tak sama dengan agama kita orang dekat Mekah dan tak sama dengan agama tuanku Kristian. Maka saya minta izin tuanku supaya menghantar pulang dia orang ni ke Mekah untuk kami orang Mekah betulkan balik akidah mereka. Gitulah lebih kurang bahasanya. Maka apa kata Raja Ethiopia? Aku takkan serahkan mereka kepada kamu sehingga aku nak dengar apakah sebab dia orang datang ke negara aku. Aku nak dengar dulu apa cerita sebenar. Amr bin Al-As ni kata, alamak, Raja nak dengarlah pula. Tapi tak apa. Jadi tuan-tuan, wakil istana bertemu dengan rombongan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, yang masa tu dah rasa lega, rasa aman damai dulu kat Ethiopia. Alhamdulillah, selamat kita dekat sini. Tiba-tiba datang wakil istana kata apa? Kamu semua diarahkan menghadap bertemu dengan Raja Ethiopia. Tuan-tuan semua, maka sahabat bincang siapa yang akan bertemu dengan Raja Ethiopia. Maka dipilih Sayyiduna Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, abang kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dia akan jadi jurucakap. Dia pun masuk menghadap bertemu Raja. Maka Raja kata,
ma sababu maji'ikum ila hadzal balad? Apa tujuan kau datang ke negara aku? Masa itulah Sayyiduna Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kata apa? Ayuhal malik, kunna qauman jahiliyah na'budul asnama wa na'kul maitah wa na'til fahishah wa nasrik wa naqtulu ba'duna ba'dan wa ila akhirih. Wahai tuanku raja, kami dahulu merupakan kaum jahiliyah. Kami menyembah berhala, kami memakan bangkai. Bangkai makna apa? Binatang yang disembelih untuk berhala tu bangkai lah tu. Ataupun sembelih tak ikut syarat, bangkai lah tu. Bukan makan bangkai yang bulat tu, tuan-tuan. Wa ma zubiya ala nusub, apa yang disembelih kepada berhala dan sebagainya selain daripada Allah jadi bangkai belaka. Wa na'til fahishatan, dan kami dulu berzina, kami mencuri, kami merompak, kami hatta atana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Ta'ala mengutuskan kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dialah bawa agama ini, ceritakan kepada kami. Raja Najasyi ni dia dengar je, dia kata eloklah kalau macam tu, eloklah macam tu. Dia pun kata dekat Amr bin Al-As, maka dengan ini better mengizinkan orang-orang ini untuk terus tinggal di negara better. Kamu boleh balik ke Mekah, silakan balik. Amr bin Al-As bila kena gitu tuan-tuan, dia bengang tuan-tuan. Suka balik. Bengang kan dia. Amr bin Al-As ni diberi gelaran Dahiyatul Arab. Orang Arab paling cerdik, paling jenis, otak dia Masya Allah. Itu zaman jahiliah dia tuan-tuan. Nanti zaman Islam dia lain cerita. Lalu kalau ikut, dia dah diarahkan balik ke Mekah. Malam tu tuan-tuan, Amr bin Al-As fikir dengan member dia, nak buat macam mana. Member dia kata, balik je lah Haji, Haji suruh balik lah, kena kacau, biarlah kedua. Mana boleh, aku ni Dahiyatul Arab, cerdik punya orang ni, aku akan fikir. Malam tu dia dapat idea tuan-tuan, aku ada idea. Besok kita datang menghadap balik Raja Ethiopia, dan kita akan cerita benda ni. Aku yakin 100% Raja akan serahkan diorang pada kita. Cerita apa? Kau dengarlah besok. Relax dulu tuan-tuan, relax dulu. Tuan-tuan semua, keesokan harinya Amr bin Al-As minta izin untuk menghadap bertemu Raja buat kali kedua. Dan dia kata silakan. Dia kata apa? Ayuhal malik, wahai tuanku Raja, semalam tuanku interview beberapa orang daripada yang lari tu, tapi tuanku tak dapat penjelasannya sebenarnya. Tuanku ada satu soalan yang sepatutnya tuanku kena tanya dekat diorang. Apa dia? Cuba tuanku tanya kepada mereka, apakah pegangan mereka tentang Isa alaihi salam. Kan lain. Orang Islam lain, orang Kristian kan lain. Betul juga Raja kata. Baiklah, beta akan panggil mereka. Kali kedua tuan-tuan, para sahabat Nabi dia dah balik, dah lega dah. Kan? Maknanya dah lega, alhamdulillah. Tapi pasport dekat immigration lagi ni. Cop pasport, cop visa tu masih belum cop, tapi dah dekat immigration dah. Berdebar juga ni. Tengah-tengah lega tu kena panggil pula menghadap sekali lagi. Ya Allah. Dengar cerita, Raja akan tanya tentang pendirian kita tentang Nabi Isa alaihi salam. Apa kata Ja'far bin Abi Talib? Innana la naqulu illa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu tegas pendirian prinsip para sahabat. Biar nak jadi apa pun, aku tak peduli. Kalau tuanku tanya, aku akan tegas dengan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk bertemu dengan Raja Ethiopia. Maka Raja tanya, "Ma ra'yukum an Isa bin Maryam?" Apa pendapat kamu tentang Isa bin Maryam? Apa kata Ja'far bin Abi Talib? Fa innana la naqulu illa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Isa bin Maryam Rasulullah abduhu wa rasuluhu alqaha ila Maryam betul. Sesungguhnya Isa bin Maryam merupakan hamba Allah, pesuruh Allah, ruhullah,
yang dicampakkan kepada Sayyidatina Maryam yang suci. Lalu Ja'far bin Abi Talib membacakan muqaddimah surah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya 'ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا إلى آخرها. Dibaca. Najasyi ni reti, faham tuan-tuan. Dia dengar. Tiba-tiba tuan-tuan, sampailah kisah Nabi Isa bin Maryam dalam surah tu kan sampai ke ayat فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Kisah Maryam ni nak beranak tau. Bila Maryam dah mengandung, Maryam kan lari, orang kejar dia, orang kata Maryam mana. Maryam dah lari dah. Sampai dekat pokok tamar, tak larat nak, orang kata nak terberanak masa tu. Apa kata Maryam? Kalau aku mati lagi bagus. Mati lagi bagus kalau menanggung seksa baca sakit macam ni. Jadi bila Ja'far cerita, Raja Najasyi tahulah cerita tu pasal dia Kristian. Ortodok tuan-tuan, berdengkur punya Kristian. Dia tahu cerita dia lebih detail lagi. Dia dengar, mengalir mata dia. Sehinggalah Maryam melahirkan Sayyidatina Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kalau orang kampung datang, orang kata, ya Maryam, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kana ummuki baghiyah. Maryam, bapa engkau bukan lelaki jahat tahu tak? Mak engkau bukan perempuan jalan. Siapa budak ni? Siapa bapa dia? Maryam tak jawab. Fa asyarat ilaihi. Maryam buat gini. Allah kata ke Maryam, Maryam kau jangan jawab. Kau tunjuk je kat baby tu. Mana suruh baby jawab, suruh Nabi Isa jawab. Orang kampung kata, kau ni apa hal Maryam? Nak suruh baby jawab. Kau jangan dah buat lawak tahu tak? Tiba-tiba dengan izin Allah, Nabi Isa bercakap ketika baru lahir. Orang kata tali pusat tak potong lagi. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ila sampailah ayat zalika Isa ibn Maryam qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun. Najasyi dengar tuan-tuan. Masa tu Najasyi pegang tongkat dia tahu. Dia pegang tongkat dia. Dia kata apa? Inna Isa bin Maryam wa Muhammad bin Abdullah la min mishkatin wahidatin. Dia kata, sesungguhnya Isa bin Maryam dan Muhammad bin Abdullah daripada sumber yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Bila dikata gitu tuan-tuan, terperanjat Amr bin Al-As dan seluruh menteri-menteri kabinet esko-esko ortodok ni ketuk meja. Tuanku apa ni? Tuanku jangan rosak akidah, tuanku boleh murtad ni, rosak akidah. Kita katakan tu anak Allah, itu kan anak Tuhan. Tiba-tiba apa kata Najasyi? Tak, Isa dan Muhammad sama, merupakan hamba Allah dan pesuruh Allah. Berdegang berkecoh. Buka kitab Taurat ni, kitab bukan kecil-kecil bang, pasal bapak kitab dulu. Apa kata Najasyi? Najasyi kata, engkau jangan cakap banyak dengan aku. Engkau ni semua dah makan rasuah daripada Amr bin Al-As. Engkau lupa dia tahu tuan-tuan, ada orang repot dekat dia. Wahai tuanku, dia dah rembat banyak dah tu. Masyur. Engkau orang semua dah dapat rasuah, aku tahu. Wallahi, kata Raja Najasyi demi Allah, ketika Allah Ta'ala mengembalikan kerajaan Ethiopia kepada aku tak pernah bagi rasuah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita tu panjanglah. Bagaimana Raja Najasyi, tuan-tuan, bapak dia pernah dibunuh. Bapak dia dibunuh dan dia dibuang. Berlaku konspirasi nak jatuhkan kerajaan Ethiopia. Dan akhir Allah kembalikan kerajaan itu kepada dia. Dia kata apa? Sesungguhnya ketika Allah Ta'ala mengembalikan kerajaan ini kepada aku tak pernah bagi rasuah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulangkan balik semua hadiah-hadiah itu, pulangkan balik. Jadi bila dia kata kita tuan-tuan, menyebabkan Amr bin Al-As tak boleh kata apa?
dan diorang terpaksa balik tangan kosong ke kota Makkah. Bagaimana keadaan situasi politik dekat Ethiopia masa tu? Ada yang okey dan ada yang tak okey. Sebahagian besar dalam diam-diam tuan-tuan cuba buat perancangan untuk menggulingkan Raja Najasyi ni. Bahaya ni biar raja ni, dia kata. Kalau kita biar ni, silap-silap gaya, convert habis jadi Islam belaka ni. Jadi kita kena ambil tindakan tegas, buatlah macam-macam mana pun rampasan kuasa ke untuk kita ganti raja lain. Ditakdirkan Allah tuan-tuan, Raja Najasyi dapat maklumat. Ada menteri-menteri yang setia dengan dia, bersimpati dengan dia dan faham. Jumpa raja, wahai tuanku, maklumat yang kami dapat memang dah ada komplot untuk menjatuhkan tuanku raja. Jadi tuanku fikirlah macam mana nak buat. Najasyi masih ada lagi, dia masih ada lagi kekuatan tuan-tuan, tapi tak berapa nak kuat. Kalau nak fight dengan kebangkitan kat luar ni, yang diorang semua majority Kristian, kan, berapa orang yang masuk Islam bagi tak ramai. Jadi raja fikir macam mana nak buat. Raja panggil Ja'far bin Abi Talib dan beberapa orang wakil orang Islam. Apa kata raja? Wahai Ja'far, kami dapat maklumat kemungkinan besar berlaku rampasan kuasa. Apa kata raja? Sekarang sementara aku tengah ada kuasa, korang pergi lari dulu, standby dekat pelabuhan antara Ethiopia dengan negara-negara yang lain. Aku dah sediakan semua dah, kapal, perahu, bekalan, makanan, semua dah ada. Bila kau dengar je, kau dapat je berita kerajaan Ethiopia jatuh, aku kena tangkap, aku kena bunuh, kau naik kapal, kau terus lari. Tapi kalau kau dengar sebaliknya, maknanya apa? Keadaan aman semula, aku masih boleh memerintah, rampasan kuasa berjaya digagalkan, kamu duduklah dekat negara aku dengan aman dan damai. Baiklah tuanku. Masa tu tuan-tuan, Raja Najasyi ambil sekeping kertas. Dia ambil kertas zaman dulu lah, saya pun tak tahu. Kulit ke, kulit kayu ke, kulit binatang ke. Dia pun tulis, amantu bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia ambil, dia pun lipat, dia simpan dalam jubah dia. Dia bodangi jubah dia. Sebab dekat luar ni dah kecoh ni. Kecoh, rakyat nak bangkit, nak jatuhkan raja. Sebab raja dah masuk Islam. Jadi macam mana raja nak cool downkan rakyat dia ni tuan-tuan? Raja pun keluar, panggil semua menteri-menteri rakyat berkumpul belaka. Apa kata Raja Najasyi? Wahai rakyat sekalian, korang kenal tak aku siapa? Kami kenal tuanku, kami kenal. Aku ni adil ke tidak? Tuanku memang orang yang adil. Memang dia adil tuan-tuan, dia baik. Raja Ethiopia ni baik dia. Selama ni pernahkah aku zalim kamu? Tak pernah tuanku. Pernah tak aku tindas kamu? Tak pernah. Habis kenapa kamu nak lawan aku? Kenapa kamu bangkit nak lawan aku? Kenapa? Apa kata rakyat ni? Pasal tuanku nak tukar agama. Tuanku nak convert. Masa itulah Raja Najasyi meletakkan tangan kanannya dekat dada kiri dia ni, yang ada kertas dia ada sorok tu. Sesungguhnya keimanan aku terhadap ini tidak berubah sedikit pun. Dia kata gitu. Jadi orang pun confused. Keimanan aku terhadap ini apa tu? Jadi ada menteri kata, ini apa? Kristian lah. Dia kata gitu. Orang tak tahu, tapi ini apa? La ilaha illallah, yang telah disorot dalam jubah dia. Dia bukan kata gitu. Sesungguhnya keimanan aku kepada ini tidak berubah langsung, dia kata. Bila dia kata gitu tuan-tuan, barulah keadaan suasana politik ataupun cubaan rampasan kuasa di Ethiopia berjaya dikendurkan. Jadi tak berlakulah peperangan rampasan kuasa. Apa kata Raja Najasyi kepada para sahabat? Pulanglah kamu, duduklah dekat negaraku. Man sabbakum hurim, man sabbakum hurim. Barang siapa yang cuba mengacau kamu akan dikenakan tindakan, akan diambil tindakan tegas. Jadi tuan-tuan, ramai rakyat duk ingat Raja Najasyi ini Kristian lagi, padahal dia dah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan semua. Lama para sahabat duduk dekat Ethiopia. Nak tahu lama tak lama? Okey tuan-tuan, bayangkan Nabi berdakwah dekat Mekah berapa tahun? 13 tahun kan?
13 tahun. Pergi ke Ethiopia pada awal-awal dakwah. Kita ambil lah contohlah. Mungkin dalam 3 tahun pertama, 4 tahun pertama dakwah Nabi di Kota Makkah. Lepas tu, contohlah kalau saya letak, saya pun tak ingat sangat tahun berapa dia orang pergi ke Ethiopia tu. Contohlah kita ambil tahun 5 kenabian Nabi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Nabi hijrah ke Madinah. Okey, start tahun 1 hijrah. 1 2 1 hijrah, 2 3 4 5 6 7 hijrah berlakunya peperangan Khaybar menentang Yahudi di Khaybar. Pada tahun 7 hijrah lah barulah para sahabat dekat Ethiopia kembali ke Madinah, berhijrah ke Madinah. Masa itulah Nabi sambut Ja'far bin Abi Talib. Nabi kata, gembiranya aku, seronoknya aku. Nabi kata, aku tak tahu kenapa hari ini aku happy sangat. Adakah aku happy dengan sebab kemenangan berhadapan dengan Yahudi Khaybar, bikudumi Ja'far, ataupun dengan sebab kedatangan sepupu aku Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Tapi tuan-tuan, para sahabat Nabi ni bukan macam kita lah. Diorang ni tak ada rehat. Perjuangan mereka berterusan. Cerita ni panjang tapi saya terpaksa kerat. Ja'far bin Abi Talib duduk dekat Madinah. Sebelum saya pergi ke Ja'far, ketika para sahabat pindah ke Madinah, ada setengah ulama sirah kata ada juga beberapa sahabat yang tak pindah, duduk stay dekat Ethiopia. Sebab tu kalau siapa yang pergi Ethiopia, saya tak pernah pergi, tapi saya dah tengok dekat Google, tengok dekat YouTube. Dekat kubur Raja Najasyi ada tak silap mana 11 orang kot. 11 kubur orang Islam yang berada di sekeliling kubur Raja Najasyi, menunjukkan ada beberapa para sahabat Nabi yang meninggal dekat Ethiopia. Dan Raja Najasyi, tuan-tuan, meninggal bila? Meninggal pada tahun 9 Hijrah pada peperangan Tabuk yang berlaku pada tahun 9 Hijrah, dan pada tahun itu juga meninggalnya Raja Najasyi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Raja Najasyi meninggal dunia, Nabi nampak benda tu. Allah Ta'ala buka hijab, nampak secara langsung live di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana jenazah Najasyi diuruskan. Dan disitulah, dan pada tahun itulah buat kali pertama Nabi melakukan salat jenazah secara ghaib untuk Raja Najasyi. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Raja Najasyi meninggal dunia, bau wangi yang amat sangat sampai ke Madinah, wangi sangat. Itulah seorang raja yang adil, yang jadi tak pernah jumpa Nabi SAW, tak pernah berjumpa, beriman dari jauh je, tak pernah berjumpa. Tapi dia ada jasa yang cukup besar. Apa jasa dia? Memberikan suaka politik kepada para sahabat, menjaga kebajikan para sahabat. Dan ketiga, kan Nabi minta supaya hantar para sahabat pulang ke Madinah. Raja Najasyi, tuan-tuan, sponsor belaka kapal. Kan Nabi ada isteri bernama Ummu Habibah binti Abi Sufyan yang menjadi janda ketika di Ethiopia dengan sebab kematian suami dia. Jadi dia ni dinikahkan secara wakil. Najasyi yang nikahkan Nabi dengan Ummu Habibah ni, dan dibayar dengan hantaran mahal 4,000 dinar emas. 4,000 ke 400 lah? 400 ke 4,000? Aku tertukar, sorry. Tapi yang penting dinar, tuan-tuan. Dibagi, dan beberapa hadiah-hadiah yang lain. Okey, tuan-tuan semua, nak cerita bagaimana Najasyi ni peranannya besar. Dan anda baca dalam sejarah kata apa, hatta sampai sekarang orang Ethiopia yang beragama Islam, kawasan tu sampai sekarang masih Islam lagi, tapi majoriti Ethiopia ni Kristian. Sampai sekarang, tuan-tuan, mana-mana jemaah haji Ethiopia yang nak pergi haji, diorang akan pergi duduk ziarah kubur Raja Najasyi ni. Orang kata ambil berkat, berkumpul, berdoa, sembahyang hajat, sembahyang semualah. Orang kata kan, kemudian barulah diorang bertolak pergi ibadat haji sebagai mengambil keberkatan seorang raja yang adil. Okey, tuan-tuan semua,
Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu berhijrah ke Madinah pada tahun 7 Hijri. Tak lama tuan-tuan, 7, 8 masuk waktu isyak tuan-tuan. Sehingga bertemu pada episod yang akan datang insya-Allah. Pada umur rezeki, jumpa lain kali. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim.